Saya Nurul Arina binti Muhammad Ali. Saya Nur Afika Bakira binti Suhaimi. Saya Nur Azira binti Razman. Dan saya Nurwaliha binti Abdul Wahid, pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Kimia Gunaan, Fakulti Sains Gunaan, UiTM Shah Alam. Daripada video tadi, korang tahu tak yang sebenarnya penggunaan minyak masak berulang kali ni bahaya untuk kesihatan? Bila minyak masak terdedah kepada suhu tinggi ketika proses memasak, pengoksidaan akan berlaku dan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ni merupakan molekul yang tidak stabil kerana kekurangan satu elektron. Jadi, dia akan mengambil elektron daripada sel badan kita. Macam ni, apabila radikal bebas yang berwarna merah tu menyerang dan mengambil elektron daripada molekul lain, ia mampu merebak dan memulakan tindak balas rantaian yang menyebabkan kerosakan besar terhadap sel badan kita. Jadi, sel badan yang sudah rosak tadi akan membebaskan lebih banyak lagi radikal bebas kepada sel-sel badan yang lain dan menyebabkan tekanan oksidatif. Kajian pada tahun 2014 ada menyatakan bahawa tekanan oksidatif ni yang bahaya sebab dia boleh mendorong kepada penyakit kardiovaskular, kanser dan juga Alzheimer. Jadi, kalau kita tak boleh guna semula minyak masak, kita buang je lah kan? No. Kalau korang buang sisa minyak masak ni ke dalam sinki, ia akan membuatkan sinki korang tersumbat tau. Ini disebabkan oleh minyak masak yang berada dalam keadaan cecair akan mengeras menjadi pepejal apabila berada dalam keadaan sejuk. Dan lama kelamaan, ia akan membentuk mendakan. Mendakan inilah yang akan membuatkan sinki korang tersumbat. Lepas tu, mulalah korang gelabah kan? Korang cari dekat YouTube cara mengatasi sinki tersumbat, DIY sinki tersumbat. Padahal, koranglah puncanya. Bukan itu sahaja, banyak pencemaran boleh berlaku. Contohnya, pencemaran air, pencemaran longkang dan bau, khususnya di premis-premis makanan. Lebih teruk lagi, pembentung pun boleh tersumbat. Macam ni, korang geli kan? Tapi, inilah realiti. Ada satu kes tu, dia memang sengaja buang sisa minyak masak ni ke dalam sungai. Macam kes ni, ada ke patut? Korang jangan risau, ada cara-caranya untuk menguruskan sisa minyak masak ni. Mes ni nak bagi tahu, daripada korang buang sisa minyak masak ni dalam sinki, kan lebih bagus kalau korang hantar pergi pusat kita semula minyak masak. Badan sihat, bumi selamat, duit pun dapat. Senang je, lepas korang guna minyak masak ni, korang cuma perlu tapis dan masukkan semula ke dalam botol minyak masak yang kosong. Bila dah penuh, korang boleh terus hantar ke pusat kita semula minyak masak. Dekat mana? Korang boleh google je pusat kita semula minyak masak terdekat ataupun korang boleh juga rujuk lokasi di sini. Setiap 1 kg minyak masak ni bernilai RM1.10 tau. Hasil pengumpulan sisa minyak masak ni akan diproses bagi menghasilkan biodiesel. Biodiesel ni merupakan sebuah tenaga yang boleh diperbaharui, lebih mesra alam dan kurang bertoksik. Biasanya, biodiesel ni akan diguna pakai oleh kenderaan berat macam bas, lori, backhoe. Tapi kan, macam mana kalau rumah korang jauh daripada pusat kita semula minyak masak ni? Jangan risau, sebab korang boleh buat produk sendiri dekat rumah korang. Korang boleh buat sabun dan lilin. Messi ni nak share sikit macam mana nak buat lilin tu. Korang cuma perlukan 3 bahan. 100 gram minyak masak terpakai tu, setengah paket oil hardener dan beberapa titis essential oil. Semakin banyak korang titiskan essential oil, semakin semerbaklah bau lilin korang tu. Mula-mula, korang kena panaskan minyak masak terpakai itu terlebih dahulu. Masukkan ke semua bahan-bahan tadi, gaul rata dan tuang ke dalam bekas yang dah ada sumbu. Macam ni. Siap! Adik-adik yang nak cuba DIY lilin ni, korang kena pastikan masa korang buat DIY lilin ni, korang di bawah pengawasan orang dewasa tau. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memperbaiki pengurusan sisa minyak masak kita. Secara tak langsung, ia juga dapat meningkatkan status kesihatan tubuh badan kita. Di samping melestari alam semula jadi kita kerana ia tanggungjawab kita bersama.